Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafiqah Husna binti Muhammad Rusti. Nombor matrik 02 DBS 19F1015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriana Adiba binti Melain. Nombor kad matrik 02 DBS 19F1037. Saya Farah Natasha binti Abdullah. Nombor matrik 02 DBS 19F1007. Nama projek yang kami buat ialah Prototype Sistem Servis Pemindahan Barang. Pengenalan bagi projek kami, sistem servis pemindahan barang ini merupakan satu sistem yang menjalankan proses penkhidmatan dan pemindahan barang di kediaman atau pejabat. Perkara penting dalam pemindahan barang adalah pengurusan barang pindah. Oleh itu, proses penyimpanan maklumat bagi tujuan perniagaan Ecomovers adalah sangat terhad. Staf Ecomovers memerlukan sistem untuk memudahkan mereka menyimpan data perniagaan bagi syarikat tersebut. Oleh itu, kumpulan kami telah membuat sistem servis pemindahan barang untuk syarikat Ecomovers. Kami membina sistem ini untuk Ecomovers agar dapat membantu sebanyak 70% kerja dengan lebih mudah bagi staf mengendalikan segala proses kerja dengan adanya sistem ini. Perkara ini juga dapat mengurangkan tekanan pekerja tanpa tekanan yang banyak, terburu-buru dan kekeliruan semasa melalui item, pakej atau pengiraan. Dengan kata lain, ini adalah sekumpulan informasi yang teratur agar dapat diakses, diurus dan dikemas kini dengan mudah. Penyataan masalah. Pakej atau perkhidmatan daripada syarikat ini tidak ketahui oleh pelanggan mereka dan terdapat sesetengah pelanggan yang terlepas pantang dengan pakej atau perkhidmatan yang disediakan oleh mereka. Yang kedua, syarikat sukar untuk memberi maklum balas kepada pelanggan tentang tempahan yang telah dibuat atau tempahan baru daripada pelanggan. Hal ini kerana pelanggan perlu menghubungi mereka untuk menyelesaikan tempahan dan untuk membuat tempahan baru. Penyataan masalah. Pakej atau perkhidmatan daripada syarikat ini tidak ketahui oleh pelanggan mereka dan terdapat sesetengah pelanggan yang terlepas pantang dengan pakej atau perkhidmatan yang disediakan oleh mereka. Yang kedua, syarikat sukar untuk memberi maklum balas kepada pelanggan tentang tempahan yang telah dibuat atau tempahan baru daripada pelanggan. Hal ini kerana pelanggan perlu menghubungi mereka untuk menyelesaikan tempahan dan untuk membuat tempahan baru. Yang ketiga, kesukaran pengurusan maklumat tempahan dan pembayaran. Pelanggan yang membuat pembayaran melalui aplikasi WhatsApp dan email akan menyukarkan pihak syarikat untuk mengumpul maklumat pembayaran dan untuk menguruskan maklumat tempahan dari pelanggan. Yang terakhir adalah objektif bagi sistem kami iaitu yang pertama adalah untuk membangunkan e-katalog bagi pakej yang disediakan supaya pelanggan dapat memilih dengan mudah. Yang kedua, untuk menyediakan platform tempahan kepada pelanggan secara atas talian. Dan yang terakhir adalah untuk menguruskan maklumat tempahan transaksi pembayaran pelanggan menggunakan pangkalan data yang lebih sistematik secara atas talian. Natasha akan meneruskan penerangan tentang halaman pengguna. Okey, di sini adalah halaman bagi pengguna yang hanya ingin melihat halaman pengguna saja. Terdapat halaman utama tentang MySSBB Gallery dan hubungi MySSBB serta pakej pengguna dan juga daftar pengguna. Okey, seterusnya saya akan pergi ke daftar pengguna. Ini saya akan masukkan saya akan pergi ke masuk. Okey, di dalam halaman utama setelah pengguna mendaftar masuk, yang dapat dilihat adalah halaman utama tentang MySSBB Gallery, hubungi MySSBB, pakej, kemas kini maklumat pengguna dan daftar. Tentang MySSBB adalah berkenaan serba sedikit tentang MySSBB. Seterusnya galeri, gerak kerja daripada pekerja, MySSBB serta apa yang MySSBB. Seterusnya hubungi MySSBB, pejabat serta email. Saya akan teruskan dengan pakej, mendaftar pakej. Okey, di dalam pakej terdapat 3 kategori iaitu biasa, penuh dan premium. Ini ada untuk menempah. Okey, saya akan teruskan dengan tempahan pakej
Sini ada korang masukkan maklumat. Terusnya akan pergi ke borang bayaran. Biasa akan masukkan maklumat juga. Bayaran dan pergi ke invoice. Dan seterusnya saya akan pergi ke kemas kini maklumat pengguna. Rekod berjaya dikemas kini untuk kemas kini pelanggan. Seterusnya yang terakhir adalah daftar keluar. Ini adalah button untuk daftar. Tekan dia akan pergi ke daftar pengguna semula. Sekian, itu sahaja penerangan saya mengenai halaman pengguna. Perlulah daftar masuk pentadbir, isikan nama pengguna dan kata laluan. Kemudian klik masuk. Akan terpaparnya halaman untuk pentadbir. Bahagian pentadbir mempunyai galeri, senarai pelanggan, kemas kini pelanggan, senarai pakej, tambah pakej, padam pakej, senarai tempahan, padam tempahan, senarai pembayaran dan kemas kini pembayaran. Untuk bahagian senarai pelanggan, halaman ini memaparkan pelanggan-pelanggan yang telah pun mendaftar dengan MySSPB. Untuk kemas kini pelanggan, masukkan nombor IC yang ingin dikemas kini. Di bahagian ini, pentadbir boleh mengemas kini contohnya nama. Jadikan Sarah Damia. Kemudian klik kemas kini. Rekod telah pun daya dikemas kini. Untuk bahagian senarai pakej, ini adalah paparan untuk senarai pakej. Untuk tambah pakej, masukkan maklumat pakej baru. Kemudian klik simpan. Pakej baru berjaya dimasukkan. Untuk padam pakej, masukkan nama pakej yang ingin dipadam. Kemudian klik padam. Paparan ini akan terpapar. Kemudian boleh klik padam. Rekod berjaya dipadam. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada Adriana. Seterusnya, di bahagian senarai tempahan. Di bahagian senarai tempahan ini akan memaparkan kesemua tempahan yang telah dibuat oleh pelanggan. Seterusnya, padam tempahan. Di bahagian padam tempahan ini, pentadbir perlu memasukkan IC pelanggan. Kemudian menekan padam. Seterusnya, dia akan memaparkan dia akan memaparkan tempahan yang telah dibuat oleh pelanggan. Lepas tu hanya menekan button delete. Dan tempahan tersebut akan terpadam. Seterusnya, senarai pembayaran. Di bahagian senarai pembayaran ini akan memaparkan pembayaran yang telah dibuat oleh pelanggan. Seterusnya, kemas kini pembayaran. Di kemas kini pembayaran ini, pentadbir perlu memasukkan IC pelanggan. Tekan kemas kini. Di sini pentadbir boleh mengisi status bayaran pelanggan. Maksudnya mengisi bayaran penuh. Ini kemas kini. Dia akan memaparkan senarai pembayaran yang sudah dikemas kini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.